أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Tama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah bagi panjang umur lagi. Setakat ni lah. Balik lagi tak tahu macam mana lagi. No. Dan alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan Allah masih kurniakan kita iman. Allah bagi lagi kita Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan juga nikmat Islam itu dikekalkan oleh Allah kepada kita sampailah kita semua pergi meninggalkan dunia ni yang pastinya. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan jangan tinggal doa tu noh. Doa ditetapkan iman dan Islam sampai mati. Doalah banyak-banyak noh. Doa banyak-banyak. Bukan untuk orang lain kita doa tu. Kita doa ni untuk diri kita sendiri. Sebab kita kena faham atas muka bumi ni sampai kita nak mati ni, iblis dan konco-konco dari syaitan dia akan berusaha bagi kita jadi macam mereka. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, la'anahu Allah wa qala la'attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dan di dalam surah yang lain bagaimana iblis berjanji kepada Allah, dia kata apa? Qala rabbi bima aghwaytani. Dia kata Tuhanku dah alang-alang aku sesat. Iblis kata ni, dah alang-alang aku sesat. La uzayyinanna lahum fil ardh wala ughwiyannahum ajma'in. Aku akan memperindahkan dunia ni seindah-indahnya. Aku akan mempercantikkan dunia ni secantik-cantiknya. Aku akan buat benda yang haram bagi nampak cantik di pandangan manusia. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan sesatkan mereka semua. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba kamu yang benar-benar ikhlas kepada aku.
Dan tuan-tuan, bagaimana syaitan iblis dia create benda yang haram bagi nampak halal. Lah ni kita pun duk puasa lagu tu. Kita duk puasa lagu tu. Dia bagi kita galik dengan dunia, dia bagi kita galik dengan harta. Tok Imam pun tadi baca pada rakaat yang kedua, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kamu akan dilalaikan dengan sifat takasur, suka kumpul harta, gilakan jawatan, utamakan anak bini lebih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kubur. Dan iblis punya keistimewaan dia boleh create benda yang haram bagi nampak halal. Macam kita duk kata kat orang, tak apa, kita kata pun sebagai motivasi. Walhal kata belori ya. Duk lagu tu, duk kata boleh, kata kat orang. Tak apa, kita mengumpat sikit je pun. Tak apa, kita kata sikit je pun. Memang betul dia buat salah. Nampak? Dia create benda yang haram bagi nampak halal di pandangan manusia. Tu bab mengatakan orang. Belum bab lagi melihat benda lucah. Belum lagi perkara-perkara yang melibatkan telinga mendengar perkara-perkara lara. Dia bagi kita, dia bisikkan hati kita, yuwaswisu fi sudurin nas. Bagi kita galik leka. Sebab tu tuan-tuan, saya sebut tadi apa, banyakkan berdoa agar Allah tetapkan iman dan Islam sampai mati. Doalah. Kalau tu imam tak doa pun kita doa sendiri. Lagu tu. Doalah sebanyak mana yang mungkin sebelum kita pejam. Mudah-mudahan sebelum kita pejam tu maksud dia sebelum matilah. Bukan sebelum lena no. Sebelum pejam tu maksud dia sebelum kita pi dulu. Yang tu. Jadi doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam sampailah kita pergi meninggalkan dunia ini yang pastinya. Mau tak mau, hang mau ke, hang tak mau ke, hang kena mati juga. Yang tu je cara hidup dia. No? Dia lagu tu je mudah faham. Hebat macam mana kita atas muka bumi ni, kaya macam mana sekalipun kita atas muka bumi ni, berjawatan besar macam mana sekali kita atas muka bumi ni, kesudahan kita pasti akan mati. Yang tu je kena faham. Cumanya rahsia kematian tu di bawah tangan Allah. Bukan tangan, kekuasaan Allah. Saya pergi kata tangan pula, duk baca sopa pok belah nu mentajsimkan Allah pula. Kan, kekuasaan Allah. Semuanya di bawah kekuasaan Allah. Jadi bila masing-masing tak tahu mati, macam saya pernah sebut bulan lepas, tanya abang untuk imam kita, kan, Ustaz nak mati dah esok? Tanya soalan lagu tu kat Ustaz, nak mati dah esok? Tanya siapa-siapa pun nak tanya abang, esok nak mati tak? Tobat lahum jawab dak. Tobat lahum, tanya saya, sama jawapan dengan tuan-tuan pun dak juga. Tapi satu kena faham, siapa boleh bagi kita jaminan? Dan disebabkan kematian itu rahsia Allah, di bawah ilmu Allah, jadi kita manusia jadi galik tidak? Kita jadi leka. Dan kadang-kadang kita selesa dengan asbab kematian orang. Seolah-olah asbab kematian orang tu tak kena kat kita. Contoh, bila kita dengar satu kematian, satu berita kematian, ni Rahim meninggal, Rahim lorong 4 meninggal. Ya ke? Sakit apa? Dia memang ada semua dah, jantung kecil manis, darah tinggi. Kita pun tiba-tiba rasa lega. Oh, aku tak ada. Dia buat serupa dia tak ada tu hidup sampai bila kot. Sama juga kita dengar ni, jangan selesa dengan asbab kematian orang. Sama juga kita dengar, okey orang mati, sebab apa mati? Accident. Oh, accident. Kereta belah dia. Dia pula naik motor 125 laju. Oh, dia bawa laju. Badan accident mati. Awak ingat tak boleh accident? Tuan-tuan, dia pun tak tahu dia naik accident hari tu. Kalau dia tahu dia naik accident hari tu, dia pun tak keluar rumah, duduk rumah dan diam.
Sebab tu jangan terpedaya dengan kematian ni dua perkara. Yang pertama umur. Jangan duk ingat tua mati, muda pun mati berlambak. Yang kedua jangan terpedaya dengan kesihatan. Jangan fikir mati ni sakit, mati ni sakit, mati ni sakit. Orang sihat pun mati berlambak. Mati tu dia datang je bila-bila, tentu dah mai lah. Tengah kuliah boleh mai, tengah semayang pun boleh mai. Yang kita dapat baru-baru ni video seorang imam di balik papan Indonesia tu, tengah sujud dia meninggal. Alhamdulillah, husnul khatimah. Kalau dia tahu dia nak mati waktu semayang, dia pun tak tahu. Itulah rahsia. Bila rahsia ni kadang-kadang kita kena ada takwa tu yang kita sebut apa? Iman Islam. Bagi kekal sampai mati supaya boleh guide. Boleh guide kita. Kalau tidak tuan-tuan, kita duk ralik dengan benda-benda yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang tu. Nah. Baik. Pada bulan lepas kita menyentuh pada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang dosa-dosa besar. Yang mana 7 dosa yang akan membinasakan, Nabi kata. 7 perkara yang akan merosakkan kalian. Yang pertama itu syirik kepada Allah. Jangan syirik kepada Allah. Saya kita bahas tengok keadaan. Yang kedua sihir, ilmu hitam. Ilmu hitam ni sampai kiamat duk ada lah. Maju macam mana sekalipun duk ada lah. Benar lagu ni. Kan? Yang ketiga, wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haq. Bunuh orang. Bunuh orang tanpa hak. Tak ada alasan nak bunuh. Wa aklul mal yatim. Yang keempat, makan harta anak yatim. Yang keempat, kelima, wa aklul riba. Makan riba. Kemudian yang keenam, wa tawalli yauma zahf. Iaitu lari daripada medan perang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan membinasakan kamu, iaitu waqadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh orang perempuan melakukan zina. Sama juga tuduh orang lelaki berzina. Sama juga menuduh orang lelaki meliwat. Tak boleh. Haram hukum dia. Kan? Yang tu. Tu yang kadang-kadang kita jadi ralat sikit tuan-tuan. Kita punya etika untuk berpolitik. Politik tu bagus. Mesti berpolitik berdasarkan Islam. Cumanya yang tak bagusnya apa? Kita menggelarkan dengan istilah-istilah yang tak bagus. Contoh Al-Juburi. Tak boleh. Betul tak ada? Ada kan? Al-Juburi lah. Apa lagi dah? Macam-macam lah istilah pakai. Tak boleh. Apa maksud kita nak kata lagu tu? Nak kata orang tu melakukan liwat. Hang nampak tak? Tak nampak. Tapi dia kes mahkamah telah terbukti. Itu kes mahkamah, bukan kaitan dengan hang. Hang nak kata dia buat, hang mesti nampak. Oh, ustaz geng dia. Dia kata kita geng dia pula. Tak, bukan. Ni bab hukum tuan-tuan. Hukum lah. Bab hukum. Kan? Elakkan. Kan? Menggunakan istilah-istilah macam tu, yang tu. Sebab qazaf ni 80 kali sebatan. Kalau tak kena kat sini, kat sana lagi teruk. Kan? Kat sana lagi teruk. Jadi, jangan. Baik. Dan pada dosa yang pertama yang Nabi sebut, iaitu syirik kepada Allah. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Dua ayat yang lebih kurang sama. Dua-dua dalam surah An-Nisa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah tidak akan ampunkan dosa. Allah boleh ampunkan semua dosa, tapi satu dosa saja Allah takkan ampun, iaitu dosa syirik. Dan Allah Ta'ala sebut, wa man yushrik billah. Siapa yang syirik kepada Allah, faqad iftara ithman 'azima. Sesungguhnya dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar di sisi Allah. Dan dalam ayat yang lain, wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida.
siapa yang syirik kepada Allah, maka dia telah melakukan satu kesesatan yang sangat jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita buka dalam kitab Al-Kabair, ni yang kita sentuh malam ni, dosa yang pertama diletakkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya. Dan memang itulah satu-satunya dosa yang tidak ada pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dosa syirik. Syirik itu terbahagi kepada dua. Syirik itu terbahagi kepada dua. Mudah faham, satu syirik besar, satu syirik kecil. Yang pertama iaitu syirik besar. Syirik yang jelas, iaitu menyamakan kedudukan sesuatu makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kiralah sama ada dia pergi sembah pokok ke, dia pergi sembah berhala ke, dia pergi sembah bulan ke, dia pergi sembah kubur ke, ataupun dia angkat manusia lebih daripada Allah taala. Dia kata apa? Dia ni lah duk bagi kami rezeki ni, kalau tak ada dia kami nak makan apa? Hati-hati noh yang tu. Kalau kami duk ikut perkara-perkara apa, duk ikut apa Allah Ta'ala suruh semua benda, pakat tak kerja kami. Contoh, hari Jumaat. Hari Jumaat, solat Jumaat itu fardu. Okey. Dia pun kata, kalau duk kira sembahyang Jumaat, bila nak kerja nak habis? Hati-hati dengan kalam-kalam macam tu. No? Yang tu. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tentang syirik banyak ayat. Kan? Allah Ta'ala kata lagi, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah sesuatu kezaliman yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surah Luqman ayat 13. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut lagi di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Sesungguhnya orang yang mensyirikkan Allah, faqad harramallahu alaihi al-jannah, maka Allah haramkan ke atasnya syurga Allah. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat dia dalam neraka Allah. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tiada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Sebab tu tuan-tuan, kadang-kadang kita okeylah tak sembah benda lain, kita faham benda tu. No? Sejahat-jahat orang Islam kita ni kadang-kadang tak sembahlah berhala ke, pokok ke, tapi yang paling takut kadang-kadang kita tak perasan, kadang-kadang orang kita buat, iaitu mengangkat manusia melebihi Allah Ta'ala. Sama ada kita melebihkan Nabi pun tak boleh. Kita boleh mengagungkan Nabi, tapi tidak boleh melebihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita mengagungkan orang-orang yang alim pun tak boleh melebihi Allah Subhanahu wa taala. Samalah siapa pun. Sama ada raja ke, pemerintah ke, kalau Allah sebut hak tu lah. No, kena clear. Jangan mengangkat manusia melebihi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, yang tu. Dan kata Imam Az-Zahabi lagi, siapa-siapa yang mensyirikkan Allah kemudian dia meninggal dunia, confirm tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi siapa yang beriman kepada Allah tapi dia buat dosa banyak, meninggal, akan tetapi walaupun dia meninggal dunia dalam keadaan dosa banyak, tapi dia masih beriman kepada Allah, di akhirat sana nanti pada kesudahan dia akan masuk juga dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum tu dia kena well cook dululah. Dia kena masak rentung elok lah. Nah, panas dan neraka ni tuan-tuan, sekali kita pun baca lepas baca. Lepas insya-Allah kita baca surah Al-Mulk tak? Baca kan? Kita baca surah Al-Mulk. Tuan-tuan duk baca tiap-tiap malam, tuan-tuan mesti gerumnya dia. Tentang sebutan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mulk ni bagus tuan-tuan, baca tiap-tiap malam. Bukan sekadar sunnah, pahala pun banyak, malahan dia boleh buat motivation ataupun nasihat yang baik. Surah Al-Mulk ni yang pertama tentang neraka.
idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Bila dilontarkan mereka dalam neraka Allah, sami'u laha shahiqa, akan terdengar mereka tu duk jerit-jerit, sakit. Tak ada satu masa pun takkan dengar jeritan penghuni neraka Allah. Setiap saat dengan menjerit, menangis, teriak. Itulah bagaimana reaksi penghuni neraka Allah. Dan dalam keadaan apa? Wahiyya tafur, neraka itu menggelegak macam nak pecah. Kemudian disebut dalam Quran lagi, surah Al-Mulk tu, takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ditanya, awak waktu hidup dulu, hampa ni ditanya, maka penjaga neraka dia pergi jumpa yang duk jerit, duk teriak apa semua. Dia kata apa? Ni waktu atas muka bumi tu tak ada orang nasihat hampa ke? Tak ada orang bawa benda yang betul ke? Tak ada orang ajak hampa benda yang betul ke? Tak ada orang ajak hampa apa yang salah ke? Mana hak boleh buat, mana hak tak boleh buat, mana hak boleh buat, mana hak tak boleh buat. Tak ada orang ajak ke atas muka bumi dulu? Sebab duk teriak hari-hari, malaikat sampai tanya. Tak ada ke? Maka berkatalah penghuni neraka, qalu bala, ya ada. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ada orang mai habaq, Rasul menyampaikan apa hak boleh buat, apa tak boleh buat, yang ni dosa, yang ni pahala, yang ni dosa besar, hak ni dosa kecil, yang ni dosa tak terampun. Ada Rasul habaq. Fakadzabna, kami dustakan. Kami dustakan. Kan? Maka in antum illa fi dhalalin kabir. Oh, memang tak lain tak bukan, memang kamu semua layak duduk dalam neraka Allah dalam kesesatan yang sangat besar. Tuan-tuan, sebab itulah tadi awal kita sebut, minta Allah kekalkan iman Islam sampai mati. Mati ada iman, at least tuan-tuan boleh masuk juga dalam syurga Allah, selagi mana kita tak melakukan dosa syirik pada Allah. Yang tu. Sebab tu yang kita mulakan mukadimah tadi dengan banyakkan doa, minta Allah kekalkan iman sampai mati. Mintalah tuan-tuan, doalah banyak-banyak. Kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih Bukhari dan juga Muslim. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Hampa nak dah aku maklum, ni Nabi bagi tahu pada sahabat, nak dah aku bagi tahu kat kamu apakah dosa besar di antara dosa-dosa besar, yang mana paling besar? Gitu. Akbaril kabair. Dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Nabi sebut 3 kali, maka sahabat pun kata, qalu bala ya Rasulullah. Sudah tentu. Kan sudah tentu ya Rasulullah. Sudah tentu kami mau. Maka Nabi pun kata, dosa nombor 1 besar di sisi Allah Subhanahu wa taala iaitu al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, iaitu wa uququl walidain, derhaka kepada ibu dan ayah. Wa jalasa wa kana muttaki'an. Kemudian Nabi duduk rapat. Nabi duduk dan rapat. Nabi kata nombor 3 ni, ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Famazala yukarriru hatta qulna laitah sakata. Nabi kata nombor 3 ni, Nabi kata jangan cakap mohong. Jangan cakap mohong, jangan jadi saksi palsu. Nabi sebut ni berulang-ulang kali sampai sahabat kata apa? Laitahu sakata. Bila Nabi nak berhenti ni?
Jangan cakap mohong, jangan cakap mohong. Nabi cakap lagu tu. Sebab itulah, tuan-tuan, bila waqaul zur ni, cakap mohong ni, saksi palsu ke, dia melibatkan dosa yang pertama dengan Allah, yang kedua dosa dengan makhluk Allah. 3 ni. Adapun dalam nak abad 3 ni, nombor 1 di sisi Allah, tak lain tak bukan syirik kepada Allah. Itu baik. Itu syirik besar yang paling ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Had nombor 2. Tuan-tuan, saya pun boleh kena. Nak lari cukup payah. Kita semua pun mudah terkena. Apa dia tuan-tuan syirik kecil? Iaitu riak. Melakukan amal ibadah untuk dipuji manusia. Mempamerkan kebaikan yang dia buat untuk dipuji manusia. Terutamanya dalam amal ibadah. Tuan-tuan, kata Imam Az-Zahabi, riak itu boleh berlaku dalam 4 keadaan. Yang pertama, tubuh badan. Tubuh badan. Badan cantik nak tunjuk ke orang. Badan elok sadar nak tunjuk ke orang. Riak. Yang kedua kata Imam Az-Zahabi, iaitu pakaian. Bubuh lebay atas kepala. Dia labik pula ridak kan. Bubuh ridak, tasbih digital. Tasbih digital tak apa nampak. Dia pakai tasbih kayu koka. Kan? Kemudian tuan-tuan, kalau baju ni jubah pun jubah memang orang kata apa, yang orang Arab duk pakai apa? Jubah Imam Masjidil Haram pakai. Kan? Pakai satu dalam warna putih, lapik pula hal warna hitam. Tak salah pun sebenarnya, jubah tu sunnah. Kan, cuma pakai untuk nak bagi orang puji. Itu salah. Sama dengan serban buat atas kepala nak bagi orang puji. Sama lebay atas kepala nak bagi orang puji. Yang tu. Yang ketiga, ucapan. Kata-kata nak bagi orang puji. Dan sebagainya. Adapun yang keempat, iaitu amal ibadah. Hak ni yang kita gerun. Gerun tuan-tuan. Sebab itu ketika mana mengaji dulu bab kabair ni tuan-tuan, bab riak, atau guru saya dia kata apa, antara benda ataupun antara individu yang mudah terkena riak, kita, dia kata. Ni tok guru saya cakap, kita. Ihna, dia kata, kita. Pasal apa pula? Kan tak? Sungguh. Dia kata, antara orang yang mudah terkena dengan penyakit riak ni, kita, dia kata. Kita merasakan kita yang paling alim. Kita merasakan kita yang paling abid, orang yang kuat ibadah. Dia bagi contoh. Yang pertama, Tok Bilal, dia sebut muazzin. Kan? Muazzin. Azan. Nak tunjuk ke orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contoh. Balik-balik rumah, tanya bini, macam mana azan abang? Dia abang azan macam ni. Abang azan, tobatlah. Kalau nak ni, kalau dengar orang lain azan, tak berasa nak pergi masjid. Tapi kalau abang azan lah, Allahu Akbar, kira belakang tok imam tu rasa nak, kalau boleh nak pergi duduk belakang tok imam. Nasib baik kan nak kena duduk dalam tempat perempuan je. Baru hantar. Lah Pahim punya masjid, abang nombor 1. Hati-hati. Kan? Walhal dia hari-hari dengan ibadah azan, tidak sebut kalam Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hari-hari dia puji Allah tapi dalam keadaan riak. Tu yang kata mudah terkena ni, mudah terkena. Yang kedua, habis Tok Bilal, Tok Imam, Allahu Akbar, walhal Tok Imam tu nak semayang, kan, tapi disebabkan apa? Disebabkan seronok orang puji, maka dia pun lagi duk tu buat perkara yang nak bagi, memang orang puji,
bacaan dia. Kan? Tarik pula lagu apa Mahir Muakli, tak erti pun saja sebut biar kan. Kalau lagu Sudais tu biasa sangatlah kan. Lagu Sudais orang dengar tu biasa sangat. Tarik lagu Mahir Muakli ke Bandar Balila ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan dia tarik. Oh abang oi. Baru hantar. Tu terang tak ambil semayang. Riak. Yang ketiga tuan-tuan, qari. Yang ni disebut dalam hadis Nabi. Orang yang belajar Quran dan mengajak orang. Belajar Quran, kemudian dia mengajak orang pula. Dan dia selalu baca Quran. Ini disebut dalam hadis Nabi, antara golongan yang paling awal dihisab Allah dan paling awal masuk dalam neraka Allah. Qari, baca Quran. Bagus tak baca Quran? Ya, sangat baik baca Quran. Tapi dia baca lantunan Quran tu dengan nak bagi orang tengok, nak bagi orang puji. Allah sedapnya jawab dia tu, subhanallah. Kan tarik ni berdengung pala-pala kita dengar, Allah sedap tu. Kan nak taranum saya tak reti nak bagi contoh. Setakat bayati je mengaji dulu. Kan yas'alunaka 'anil anfal. Allah bang oi, dia. Hati-hati. Kan? Tuan-tuan, benda ni dekat dengan kita. Dekat. Kita duk puasa, kita buat benda tu baik. Kan sebab tu Allah Taala sebut di dalam Quran tentang dia merasakan dia buat tu baik tapi bukan kerana Allah. Suratul Furqan ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Setelah mana kami meneliti amal ibadah yang mereka buat, mereka berasa mereka buat tu baik dah. Tapi bukan kerana kami, kata Allah. Mereka buat tu kerana manusia, baca Quran kerana manusia, taranum dan sebagainya kerana manusia. Faja'alnahu haba'an mansura. Kami akan jadikan amal ibadah mereka itu debu yang berterbangan, sia-sia tuan-tuan. Duk puasa banyak dah ni pahala duk buat. Yalah tuan-tuan, Quran ni pahala dia cukup besar. Satu huruf 10 itu minima 10 tu. Tuan-tuan bayangkan kita baca. Jom baca sekali tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Baca okey. Saya ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan, tan bismillah tu dah berapa belah? 17. Tambah lagi Yasin 2 huruf. Tang situ dah 19 huruf, 190. Oi banyak oh. Tapi sabit tak nampak. Kalau nampak pahala tu, dah nampak tukar dengan duit ringgit pula. Oh lagi syok. Sekali baca Yasin, baru Yasin, keting. Notification masuk Maybank to you. 200 telah dikreditkan dalam akaun anda. Tobatlah hom, tak berhenti ya. Lajak sikit. Kan? Tapi benda tak nampak dia tak, orang Penang kata apa? Kalau tak nampak ni dia tak ubah sur tuan-tuan, tak ubah sur. Dia nak buat tu dia tak ubah nasyuk. Clear jelas. Sebab tu walhal pahala tu besar baca Quran, tapi rupa-rupanya dia baca tu bukan kerana Allah. Dia antara golongan yang paling awal dihisab oleh Allah dan paling awal masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kata guru saya, iaitu orang yang melantunkan lagu-lagu keagamaan, nasyid ke qasidah ke, tuan-tuan. Bagus, sangat bagus. Kan? Puji Nabi, awak tak bagus pula puji Nabi kan?
Ya Taibah, Ya Taibah, Ya dawal ayana ashtaghna lik wal hawa nadana wal hawa nadana. Yang kita duduk-duduk hak tu yang saya reti pun, hak ni baru-baru tak reti dah. Kan ustaz reti kot, ustaz dukar. Saya hak tu yang reti. Yang Taibah tu jelah. Kan sebab duk dengar waktu kecil-kecil tu. Kan. Yang tu. Habis kuat pun ya Badrim, ya Badratim. Yang tu hatau. Bukan tak bagus, bagus. Tapi jikalau dia buat tu kerana manusia, dia dapat pujian manusia. Allah bagi. Hang nak buat untuk manusia, ya Allah bagi. Akan tetapi di akhirat sana nanti pahala amal ibadah haba'an manthura, debu yang berterbangan. Orang Penang panggil apa? Ori nak mampu. Ori ya. Buat punya banyak, lalah tak boleh apa. Nak sebab apa? Nak pujian manusia. Sebab tu dalam hadis Nabi kata apa? Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Baihaqi, hadis sahih ni tuan-tuan. Apa Nabi kata? Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya benda yang aku paling takut menimpa kamu semua adalah syirik kecil. Maka sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar, apa dia syirik kecil tu yang kamu takut tu ya Rasulullah? Ni baginda sebut ni tuan-tuan. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syirik kecil itu ar-riya, iaitu perbuatan riya, perbuatan mempamerkan kebaikan untuk dipuji oleh manusia, itu riya. Clear? Dia bermula daripada apa? I'jabul mar'i bi nafsih, merasa diri hebat. Ta'ajjub dengan diri sendiri. Ta'ajjub dengan diri sendiri. Dia mai timbul bila ta'ajjub, dia naik keluar takabur, sum'ah, riya. Hati-hati tuan-tuan. Kan yang tu. Antara penyebab macam tadi kita sebut riya. Antara penyebab manusia boleh takabur, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nombor satu sekali, iaitu ilmu pengetahuan. Mengaji tinggi ni, sampai dapat PhD, master, ada sanad berlambak-lambak, kan. Tapi rupa-rupanya dia nak habaq kat orang, kata dia paling cerdik. Ta'ajub dengan diri sendiri. Maka keluar timbul riak, nak tayang kat orang. Imam Ghazali kata nombor dua apa? Amal ibadah boleh menyebabkan manusia jadi takabur. Boleh buka dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka Nabi pun kata, benda yang aku paling takut menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka sahabat bertanya, apa dia syirik kecil? Nabi kata, syirik kecil itu ar-riya, iaitu mempamerkan kebaikan bagi tujuan untuk dipuji oleh manusia. Tuan-tuan, saat kita berhenti untuk azan dulu. 17 saat. Kalau nak sambung pun dia tak apa nak syok kan. Kalau sambung nak berhenti, tak apa syok. Baik tuan. Dan untuk bilai pergi belakang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah. Baik, kita sambung. Ketika sahabat bertanya apa itu syirik kecil, maka Nabi kata ar-riya. Kemudian Nabi sambung. Nabi kata apa? Yaqulullahu lahum yawma yujazi al-ibada bi a'malihim. Nabi kata apa? Hak orang riak ni. Ni contohlah orang riak. Hak orang riak ni nanti di akhirat sana nanti ketika mana hari pengadilan Allah akan berkata kepada mereka tentang amalan mereka. Hari yang mana akan diperhitungkan amalan ibadah, Allah akan pergi sebut dekat pelaku riak ni. Idhabu 'ala alladhina kuntum tura'una fid dunya. Fanzuru hal tajiduna 'indahum jazaan aw khaira. No, ayat ni tuan-tuan, orang Penang kata no. No, ayat perkali. Apa Allah Ta'ala kata? Ni, hampa pi dekat orang waktu di akhirat ni. Allah kata kat orang yang duk riak ni, lah ni hang pi dekat orang yang mana waktu hidup dulu hang duk tunjuk baik depan depa tu. Yang hang duk riak depan depa tu. Hang buat ibadah nak bagi depa puji, hang buat apa semua nak bagi depa puji, depa kata nak bagi orang kata kat hang baik apa semua. Hang pi kat depa, fanzuru, pi tengok hal tajiduna indahum jazaan aw khaira. Depa boleh bagi apa kat hang? Jelas tak? Allah perli pi jumpa orang yang duduk kemas sangat, duduk atas muka bumi, hang duk kemas sangat, tunjuk baik depan orang kan, hang duk bagi orang puji apa semua. Lah ni hang tengok yang orang puji hang boleh buat apa hang? Orang yang puji hang boleh buat apa ke hang kat akhirat ni? Sama ada dia boleh bagi jazaan au khaira. Boleh tak hang dapat kebaikan, pahala daripada depa? Sudah tentu tak boleh, tuan-tuan. Ini ayat perli. Sebab apa? Waktu duduk di atas muka bumi, ibadah tu sepatutnya dia buat kerana Allah. Tapi tiba-tiba dia pergi buat untuk orang lain.
Tu yang Allah sebut. Pi tengok dia boleh buat apa kat hang. Dia boleh bagi hang pahala tak? Tuan-tuan. Sedap kena puji sat je. Tapi murka Allah sampai hari kiamat. Tapi dia manusia seronok dengan pujian. Seronok orang kata kita alim, seronok orang kata kita orang baik, seronok orang kata kita rajin nak ibadah. Seronok. Tuan-tuan, bak ibadah pun seronok, benda duniawi pun seronok orang puji. Ui, kereta baru, seronok dah. Ui, handset baru. Kan? Sebab tu ambil handset pun, ambil gambar pun dalam bilik yang, ambil dah dalam bilik yang. Ustaz buat perangai tu, ambil gambar bilik yang, no. Saja nak pergi tayang logo, hak kamera banyak. Hak jenis ada gambar Apple lah. Dia tunjuk. Oh. Tu pun Apple bayar ansuran 3 tahun. Tu pun nak tayang ke orang juga. Samsung lah. Vivo lah. Tu benda duniawi pun dia sampai bawa ke benda ibadah. Semua nak tunjuk ke orang. Memang dapat pujian. Memang dia dapat pujian. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hampa nak dunia, aku bagi dunia. Kan? Allah Ta'ala sebut di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-17 pada muka surat 284. Man kana yuridul ajilah ajjalna lahu fiha ma nasha. Siapa yang nak dunia, kami bagi kat depa. Nak pujiannya, ambil. Summa ja'alna lahu jahannam. Akan tetapi kami telah sediakan bagi mereka itu api neraka jahannam. Yaslaha madhmuman madhura. Yang mana akan membakar mereka itu yang nak sangat dunia tu. Dalam keadaan hina, lagi tersingkir daripada rahmat Allah. Wal'iyazubillah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut lagi, man amila li amalan asyraka fihi ghairi fa ana minhu bari'un wa huwa lilladhi asyrak. Hadis daripada Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah. Siapa yang beramal, ini hadis kursi. Firman Allah, sesiapa yang beramal dengan sesuatu amalan yang disekutukan ataupun dia buat kerana orang lain, maka aku buat tak tahu, berlepas daripada amalan yang dia lakukan itu. Tuan-tuan, perkemah balik niat kita. Kok mana pun jadilah orang yang cerdik. Ingat, tak ada siapa sebenarnya boleh tolong kita kat sana. Kita sendiri. Tak ada siapa. Kan kita boleh bolehlah buat doa selamat, wakaf dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri tak create jalan, tak corakkan perjalanan di sana, tak ada siapa. Nabi sebut dalam satu hadis sahih Muslim, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang memperlambatkan amal ibadah, siapa yang tidak beramal ibadah, keturunan dia pun tak boleh nak tolong dia, nak mempercepatkan dia. Kita sendiri buat untuk diri kita. Banyakkan berdoa, minta Allah guide kita, minta Allah pandu kita, tunjukkan yang mana benar itu benar, yang salah itu salah. Wallahu ta'ala a'lam. Kita berhenti dekat ini tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar. Rezekikan kepada kami semua agar kami semua mengikuti jalan yang benar itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah, yang zalim itu zalim, yang batil itu batil, yang dosa itu dosa. Lindungilah kami, ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah, daripada melalui jalan yang salah, batil, berdosa dan zalim itu, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin wal mustad'afin fi Palestin
وفي كل زمان وفي كل مكان. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.